Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Fadilah bersama Ahmad Aiman Fidaus bin Ismail serta Muhammad Zakwan bin Zulkifli dari kumpulan 3 NBCS 2551A akan membentangkan kertas kerja bertajuk sejauh mana pengaruh sekularisme terhadap umat Islam di Malaysia bagi kursus CTU 552. Kita akan memulakan dengan pengenalan bagi kajian ini. Sejak kebelakangan ini, terdapat kebimbangan tentang sejauh mana pengaruh sekularisme terhadap umat Islam di Malaysia. Walaupun Malaysia adalah sebuah negara yang majoriti penduduknya beragama Islam, sekularisme semakin mendapat sokongan dari kalangan rakyat, terutamanya golongan muda. Ini telah menimbulkan persoalan tentang kesan sekularisme terhadap identiti Muslim dan akibatnya terhadap masyarakat secara umum. Dari tajuk ini kita akan ada objektif. Objektif pertama ialah mengidentifikasi pengaruh sekularisme terhadap praktik keagamaan umat Islam dan antara keagamaan umat Islam. Objektif kedua, menganalisis pengaruh sekularisme terhadap identiti keagamaan umat Islam. Objektif ketiga ialah meneliti pengaruh sekularisme terhadap hubungan agama dan negara. Dan akhir sekali, objektif keempat ialah menganalisis reaksi dan tanggapan umat Islam terhadap pengaruh sekularisme. Kita akan masukkan objektif pertama, menganalisis apakah pengaruh sekularisme terhadap yang telah mengubah atau mempengaruhi praktik keagamaan umat Islam di Malaysia. Meneliti apakah terdapatnya penggeseran dalam keyakinan, nilai dan praktik agama Islam, keagamaan yang diakibatkan oleh pengaruh sekularisme. Objektif kedua, kita akan menganalisis pengaruh sekularisme terhadap identiti keagamaan umat Islam di Malaysia. Meneliti bagaimana pengaruh sekularisme telah mempengaruhi pemahaman dan penghayatan identiti keagamaan umat Islam di Malaysia. Menganalisis perubahan dalam persepsi dan pentafsiran agama yang akibat pengaruh sekularisme. Objektif ketiga, kita akan meneliti dampak pengaruh sekularisme terhadap hubungan agama dan negara. Ini dengan menganalisis pergeseran dalam hubungan antara agama terutama Islam dan negara sebagai hasil dari pengaruh sekularisme. Meneliti apakah pengaruh sekularisme telah mempengaruhi kebijakan secara umum, hukum dan institusi negara berkait agama di Malaysia. Objektif keempat, kita akan menganalisis reaksi dan tanggapan umat Islam terhadap pengaruh sekularisme, antaranya meneliti bagaimana respon umat Islam di Malaysia tentang pengaruh sekularisme dalam masyarakat. Menganalisis apakah terdapat gerakan atau inisiatif yang muncul sebagai respon terhadap pengaruh sekularisme di negara ini. Assalamualaikum. Seterusnya adalah bagi kajian literature, di mana di sini kami akan membincangkan tentang kajian yang dibuat berdasarkan kajian yang diperolehi daripada kajian terdahulu, antaranya ialah apakah maksud sekularisme dan juga ciri-ciri doktrin ajaran sekularisme. Pandangan dari Muhammad Nur Manuti 1984, beliau mentafsirkan makna sekularisme kepada dua, iaitu mengikut sudut Islam dan juga mengikut sudut Barat. Manakala pandangan dari Ghazali Darussalam 1958 pula ialah perkara yang berasal daripada perkataan Latin sekula yang merujuk kepada masa dan tempat. Manakala pandangan dari Yusuf Al-Qadrawi 1999, beliau mentafsirkan makna sekularisme iaitu ialah Al-Imaniyah yang terdiri daripada huruf alif, lam dan juga mim yang bermaksud kepada Al-Ladiniyah dan juga Al-Aqidah. Manakala Wan Muhammad Nur, beliau mengatakan Syed Muhammad Al-Attas menganggap bahawa sekularisme adalah suatu fahaman kekandasan iaitu penumpu pada zaman sekarang dan lebih kepada duniawi.
Bagi golongan sekularisme, mereka menganggap tidak akan ada hari akhirat dan tidak akan ada kewujudan selepas mati. Menurut golongan ini, dalam dunia yang wujud hanyalah alam fizikal dan menolak realiti berkaitan metafizik. Ciri-ciri doktrine ajaran sekularisme, yang mana ciri-ciri adalah mereka akan menafikan hal-hal berkaitan kerohanian, menafikan adanya hari akhirat, memisahkan agama dan nilai kerohanian, dan seterusnya. Mereka menyokong beberapa prinsip yang mencerminkan dasar sekularisme. Seterusnya adalah melatih ahlinya untuk mengetepikan hal-hal yang berkaitan akhirat dan mencari kehidupan dunia. Dan juga mereka memperjuangkan ciri-ciri yang bersifat kebebasan, kebahagiaan dan pemikiran yang tiada bersempadan. Seterusnya kita beralih kepada topik keempat, iaitu metodologi, di mana penggunaan metodologi paling penting dalam menghasilkan kajian yang ilmiah, sifatnya dan dapat diterima umum sebagai hasil yang mantap dan unggul. Pengkaji juga telah menggunakan metodologi kualitatif untuk memantapkan hasil kajian ini. Dalam beberapa penulisan disertai ini, penulis telah menggunakan beberapa metodologi yang dirasakan penulis seperti dinyatakan di bawah, iaitu literature survey dan juga metod dokumen. Seterusnya adalah literature survey, yang mana metod ini mengkaji atau menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dari segi primer dan juga sekunder. Seterusnya adalah metod dokumentasi, yang mana metod ini ialah cara pengumpulan data dengan melakukan kajian terhadap dokumen yang mempunyai hubungan dengan masalah yang teliti. Dokumen pula bererti perkara bertulis yang mempunyai ilmu yang dapat memberikan pelbagai keterangan, contohnya buku, majalah, kertas kerja dan juga Al-Quran. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Aiman Firdaus bin Ismail. Di sini saya akan mengulas sedikit sebanyak berkaitan dengan sejauh mana pengaruh sekularisme terhadap umat Islam di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada ahli kumpulan saya, iaitu Izzuddin, yang mana telah menerangkan beberapa topik, antaranya pengenalan, definisi dan objektif kami berkaitan dengan pengaruh sekularisme. Tak lupa juga kepada Zakwan, di mana beliau juga telah menerangkan beberapa topik, iaitu kajian literatur dan metod yang kami gunakan. Alhamdulillah, di akhir video ini saya akan menerangkan beberapa topik, iaitu berkaitan dengan dapatan dan perbincangan. Di dalam topik ini ada beberapa subtopik, antaranya konsep dan prinsip sekularisme, perkembangan sekularisme dan juga implikasi dan kesan sekularisme terhadap umat Islam. Okey, di dalam subtopik pertama ini saya akan menerangkan beberapa konsep dan prinsip sekularisme. Okey, kalau kita lihat dari pandangan Syekh kalau kita lihat daripada pandangan Ismail Al-Faruqi, beliau menyatakan prinsip sekularisme ini ialah fahaman yang menafikan hal-hal yang berkaitan dengan sifat kerohanian, dan juga mereka ini menafikan dan fahaman ini menolak kewujudan kehidupan yang abadi selepas mati. Manakala dari pandangan Syekh Naqi Al-Atas pada tahun 1990, beliau menyatakan konsep atau prinsip bagi sekularisme ini ialah fahaman ini hanya memperbaiki kehidupan manusia dengan kaedah material sahaja tanpa membawa unsur-unsur kerohanian. Okey, kalau kita lihat secara kesimpulannya, pada zaman ini sekularisme ini adalah satu pengaruh yang amat besar kepada anak-anak muda, kerana fahaman ini boleh mempengaruhi minda, sasiah diri dan agama mereka. Kalau kita lihat daripada sudut yang jauh, ramai anak muda sekarang telah bebas melakukan perkara yang tidak bermoral tanpa memikirkan kesan dan akibat perbuatan mereka itu. Itu adalah sedikit sebanyak konsep ataupun prinsip sekularisme yang saya dapat dan saya simpulkan. Okey, untuk poin yang kedua, iaitu perkembangan sekularisme. Di dalam ini ada 4 poin, di mana kita boleh lihat melalui pendidikan, penyebaran melalui media massa, penyebaran melalui moral dan penyebaran melalui undang-undang. Saya akan terangkan sedikit antara 4 poin ini.
iaitu penyebaran melalui pendidikan. Penyebaran melalui pendidikan ni di mana mereka telah melakukan sekatan kajian agama Islam secara material dan moden, di mana sekatan ini dilakukan dengan membuka peluang yang banyak kepada pengajian yang tidak berkait rapat dengan agama Islam. Biasanya pengajian sebegini banyak diberikan bantuan dan pembangunan, serta mereka diberikan kemudahan yang banyak dari segi material berbanding pengajian berkaitan agama Islam yang mana disempitkan bantuan kewangan ataupun tidak diberi langsung kemudahan yang sewajarnya. Okey, untuk penyebaran melalui media masa pula, saya akan terangkan sedikit, iaitu di mana penyebaran ini tidak melibatkan ribuan pelajar seperti pendidikan, tapi dia melibatkan jutaan orang, di mana orang yang menonton, mendengar dan membacanya melalui program-program yang terdapat di televisyen, pengiklanan, video parodi ataupun sebagainya. Dan apa yang lebih buruk lagi, pada zaman sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi seperti smartphone dan internet, mereka boleh mendapat maklumat semua di hujung jari tanpa memikirkan kesahihan dan kebenaran maklumat yang disampaikan. Itu adalah melalui penyebaran melalui media masa. Jika melalui moral, golongan ini akan memperlekehkan golongan penuntut agama serta para guru agama mereka, di mana mereka ini akan membezakan antara guru-guru agama serta mereka akan membezakan antara guru-guru agama dengan guru-guru daripada subjek lain yang mengajar subjek lain lah. Kalau kita lihat pembezaan ini bukan setakat itu saja, mereka juga membezakan penuntut dari lepasan bidang agama berbanding dengan penuntut lepasan bidang subjek lain lah. Kalau dari segi penjawatan pula, lepasan bidang agama tidak banyak diberikan peluang pekerjaan berbanding dengan lepasan daripada bidang lain yang mana diberikan peluang dan status penjawatan yang tinggi. Jika itu adalah poin ketiga, ini adalah poin keempat, iaitu penyebaran melalui undang-undang, di mana penyebaran ini di mana golongan ini sedang berusaha dalam menjauhkan undang-undang Islam daripada kuasa pemerintahan. Mereka juga akan memastikan undang-undang sekarang tidak akan menggunakan undang-undang daripada Islam secara langsung. Hal ini kita boleh tengok di negara Islam yang lain, antaranya di Turki, di mana mereka menjauhkan masyarakat di sana daripada Islam. Fahaman ini dan golongan ini berusaha untuk mensekularkan undang-undang di Turki sedikit demi sedikit, bagi menjadikan undang-undang di Turki menjadi sekular. Hal ini akhirnya telah berlaku pada tahun 1937, di mana telerainya undang-undang khilafah Islam dan menjadikan Turki sebagai negara sekular secara rasminya. Bukan sahaja di Turki, namun di Mesir, undang-undang sekular dilakukan semasa penjajahan pihak Inggeris, di mana terma-terma berkaitan undang-undang perlu dirujuk kepada undang-undang Barat dan undang-undang Perancis. Itu adalah 4 penyebaran yang dilakukan oleh fahaman sekularisme. Okey. Untuk poin seterusnya, iaitu implikasi dan kesan. Secara amnya, fahaman ini telah banyak menimbulkan kesan negatif berbanding dengan kesan positif ke atas dunia umat Islam, terutamanya dalam hal yang berkaitan dengan akidah dan pemikiran. Fahaman ini telah melanda umat Islam secara keseluruhannya, malah pada dunia. Di sini saya simpulkan, saya dapatkan 5 poin yang saya cari ataupun saya buat rujukan. Ada 5 kesan kepada masyarakat, antaranya keimanan umat Islam pada hari ini telah terjejas akibat fahaman sekularisme, yang mana mereka membawa fahaman di mana apa yang dibuat adalah suatu kebaikan, sedangkan di dalam agama ia adalah suatu keburukan ataupun kalau dikira ia adalah satu dosa lah. Selain itu, seorang penulisan di Syria bernama Muhammad Syahrul
Syahrul telah meletakkan kedudukan Rasulullah tidak lebih daripada seorang individu yang di dunia yang boleh dikagumi dan bukannya manusia yang maksum. Itu adalah pemikiran yang tidak boleh diterima oleh kita bagi umat Islam lah. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang maksum, dan kalau ikutkan dia adalah inilah hamba Allah yang maksum. Okey, di samping itu dari segi politik, tertanamnya aliran-aliran dari barat dibawa masuk ke dalam jiwa umat Islam, antaranya fahaman kapitalisme, sosialisme dan nasionalisme dan sebagainya. Seterusnya dari segi ekonomi pula, terbentuknya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang mana matlamatnya hanyalah untuk mencari kekayaan dan material semata-mata tanpa mengira halal dan haram. Manakala dari segi bidang perundangan pula, berlakunya penggantian undang-undang Islam kepada undang-undang barat menyebabkan banyak umat Islam pada masa kini banyak telah mempertikaikan keadilan dari segi perundangan Islam dan mempersendakan golongan yang mengamalkan sistem perundangan tersebut. Itu adalah 5 poin yang saya terangkan. Okey, kita akan ke slide seterusnya, iaitu kesimpulan lah. Saya akan memberi kesimpulan di mana secara kesimpulannya dari kajian yang dijalankan bagi melihat sejauh mana pengaruh sekularisme terhadap umat Islam di Malaysia, kami dapati bahawa pengaruh sekularisme ini membawa kebaikan dan keburukan terhadap umat Islam di Malaysia. Seperti sekularisme ini dapat memberikan kebebasan beragama bagi umat Islam di Malaysia. Namun begitu, sekularisme ini akan menjadi suatu ancaman terhadap identiti agama dan nilai-nilai tradisional yang telah dipraktikkan dalam kehidupan harian seorang umat Islam di Malaysia. Oleh itu, sebagai masyarakat ataupun umat Islam di Malaysia, saya mengajak supaya masyarakat Islam patut membendung supaya fahaman ini tidak mengikis ajaran Islam dari warga Islam kini dan masa depan. Ini perlu menjaga kehidupan kita lah untuk anak-anak kita kan. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.